Tajuk kajian tindakan SMK Sangkalomba Miri Sarawak ialah aplikasi peta pemikiran I-Think dalam meningkatkan kemahiran menulis karangan bahasa Melayu kelas peralihan. Ini adalah sedikit maklumat berkenaan penubuhan SMK Sangkalomba pada tahun 1929. Abstrak ingin meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (KEBAT) dalam meningkatkan kemahiran menulis karangan bahasa Melayu dalam kalangan murid kelas peralihan. Kedua, mengkaji sejauh manakah keberkesanan I-Think yang digunakan oleh guru semasa pembelajaran dan pemudacaraan PDPC bagi mencapai objektif pembelajaran murid. Yang ketiga, melihat sikap kesediaan penerimaan murid kelas peralihan terhadap pembelajaran kemahiran menulis karangan bahasa Melayu dengan menggunakan I-Think. Seramai 22 orang murid kelas peralihan yang telah terlibat dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kemahiran menulis karangan bahasa Melayu selepas menggunakan I-Think berada pada tahap sederhana baik. Dapatan kajian yang kedua, terdapat perbezaan yang signifikan antara markah pencapaian murid sebelum dan selepas penggunaan I-Think. Dapatan kajian yang ketiga, I-Think mempengaruhi kepada peningkatan pencapaian dalam kemahiran menulis karangan bahasa Melayu murid kelas peralihan. Ini adalah sedikit refleksi pembelajaran dan pemudacaraan. Hanya seorang daripada 22 orang lulus dalam penulisan karangan dalam ujian pertengahan penggau 1 bagi soalan karangan. Guru menghadapi masalah yang paling besar ataupun kritikal adalah mengajar murid-murid menulis sesuatu karangan yang berkualiti. Masalah utama yang timbul dalam kalangan murid kelas peralihan adalah kurang mampu menjana idea atau pendapat dalam kemahiran menulis ayat dan peringgan karangan bahasa Melayu. Kebuntuan idea dalam kalangan murid kelas peralihan menyebabkan mereka tidak minat menulis ayat dan peringgan dalam kertas soalan. Fokus kajian. Aplikasi peta pemikiran I-Think telah dilaksanakan bagi meningkatkan kemahiran menulis karangan bahasa Melayu dalam kalangan murid kelas peralihan. Objektif kajian dibagi kepada dua, objektif umum, meningkatkan kemahiran menulis karangan bahasa Melayu dalam kalangan murid kelas peralihan. Objektif khusus, meningkatkan kemahiran menjana idea dan kemahiran menulis ayat dan peringgan dalam karangan bahasa Melayu. Jumlah responden 22 orang murid kelas peralihan. Pelaksanaan kajian yang pertama ialah tinjauan masalah. Dua cara digunakan untuk meninjau masalah tersebut. Yang pertama ialah pemerhatian guru untuk melihat tingkah laku murid ketika PDPC menulis soalan karangan di dalam kelas. Tinjauan masalah kedua mengenal pasti murid, iaitu murid yang kurang mampu menjana idea untuk menulis 3 idea utama dalam sesuatu peringgan. Langkah kedua, analisis tinjauan masalah, iaitu pemerhatian dijalankan selama seminggu. Pemerhatian untuk melihat penglibatan secara aktif ataupun sebaliknya dalam kalangan murid. Analisis tinjauan masalah yang kedua ialah penggunaan ayat, iaitu murid-murid sepatutnya ataupun tidak mampu menguasai 4 jenis ayat dalam penulisan peringgan karangan.
Langkah yang ketiga dalam pelaksanaan kajian iaitu merancang tindakan. Yang pertama, menggunakan peta pemikiran Eyting, iaitu penglibatan secara aktif oleh murid ataupun sebaliknya semasa guru menjalankan PDPC berkait dengan Eyting. Kedua ialah innovative thinking, iaitu membudayakan kemahiran berfikir ke arah melahirkan murid yang kreatif, kritis dan inovatif. Ini adalah 8 jenis peta pemikiran Eyting yang diperkenalkan oleh guru kepada murid-murid kelas peralihan. Penggunaan peta pemikiran Eyting mendorong pembelajaran kolaboratif dalam bilik darjah iaitu dalam kalangan murid-murid kelas peralihan. Aplikasi peta pemikiran Eyting membolehkan guru dan murid serta murid dan murid berinteraksi antara dua hala ketika PDPC. Yang kedua ialah hubungan kerjasama dalam kalangan murid kelas peralihan di samping memperkukuhkan kemahiran berkomunikasi murid-murid. Pelaksanaan kajian yang pertama ialah ujian pra untuk mengenai tahap ataupun mengenal pasti tahap pencapaian murid-murid sebelum kajian tindakan tersebut dilaksanakan. Hari yang pertama, murid mengenali peta pemikiran Eyting, memahami penggunaannya dan membuat rumusan seperti mana yang diajar oleh guru. Hari yang kedua, perbincangan mengenai penggunaan peta pemikiran Eyting dan bentuk peta pemikiran Eyting yang sesuai mengenai sesuatu tajuk yang diberikan oleh guru. Hari yang ketiga, murid menjana idea sendiri berdasarkan contoh-contoh yang terdapat dalam peta pemikiran Eyting. Ujian POS membandingkan pencapaian murid-murid selepas pengajaran peta pemikiran Eyting, lihat sama ada keberkesanan ataupun sebaliknya. Ini adalah gambar-gambar ujian pra. Ini adalah pembelajaran kemahiran menulis karangan bahasa Melayu dengan menggunakan peta pemikiran Eyting. Ini adalah gambar-gambar ujian POS. Ujian pra sebagai skala rujukan alat pengukur awal sebelum Eyting digunakan. Ujian POS sebagai skala pencapaian menunjukkan sama ada tahap peningkatan ataupun sebaliknya selepas Eyting digunakan. Contoh-contoh penulisan ujian POS. Dapatan kajian. Ini adalah skala markah dan peringkat penulisan karangan sumber daripada unit peperiksaan SNKS dan Kelamba Miri. Ini adalah peringkat pencapaian murid-murid untuk ujian pra dan POS. Jadi palang warna merah adalah pencapaian ujian POS. Warna orange yang ditunjukkan adalah ujian pra. Kalau kita melihat hanya seorang masing-masing yang mencapai tahap ataupun peringkat cemerlang dalam ujian pra dan ujian POS. Manakala tidak ada murid mencapai peringkat kepujian dalam ujian pra dan ujian POS. Dalam peringkat baik
terdapat 3 orang murid mencapai peringkat baik berbanding 2 orang murid dalam ujian pra. Ini menunjukkan ada peningkatan seorang murid yang mencapai peringkat baik dalam ujian pos. Manakala dalam peringkat memuaskan, hanya 4 murid sahaja mencapai peringkat memuaskan dalam ujian pos berbanding 6 murid dapat mencapai peringkat memuaskan dalam ujian pra. Akhir sekali, terdapat 14 orang murid mencapai peringkat penguasaan minimum dalam ujian pos berbanding 13 orang murid dalam ujian pra. Nilai min ujian pra adalah 5.54. Nilai min ujian pos adalah 6.45. Ini menunjukkan ada peningkatan pencapaian murid-murid dalam kemahiran penulisan karangan selepas pengaplikasian peta pemikiran I-Think dalam PDPC Bahasa Melayu. Ini adalah catapai yang menunjukkan bilangan murid mengikut keputusan ujian pos, apa yang dibentangkan tadi. Ini adalah bilangan murid mengikuti kemajuan semasa ujian pos. Baik, ini adalah catapai yang menunjukkan bilangan murid mengikut kemajuan semasa ujian pos. Seramai 12 orang murid mengalami peningkatan 1 hingga 3 markah dalam ujian pos. Manakala terdapat 8 orang murid mengalami tidak ada perubahan markah. Akhir sekali, terdapat 2 orang murid mengalami kemerosotan markah dalam ujian pos. Perbincangan. Penggunaan peta pemikiran I-Think mencatatkan perubahan yang signifikan terhadap keputusan ujian pos yang dijalankan. Kedua, menunjukkan peningkatan dari segi prestasi murid-murid dalam kemahiran menulis karangan bahasa Melayu. Yang ketiga, menunjukkan peningkatan dari segi minat murid-murid dalam kemahiran menulis karangan bahasa Melayu. Yang keempat, dapat membangkitkan pengetahuan sedia ada dalam mengemukakan idea yang berkaitan dengan tajuk yang diajar. Yang kelima, penulisan idea yang relevan dalam kalangan murid. Yang keenam, bukan hanya didasarkan isi dan huraian contoh yang dikemukakan, tetapi juga dibantu oleh binaan peringgan jika ingin menghasilkan penulisan karangan yang baik. Kesimpulan. Penggunaan peta pemikiran I-Think signifikan dengan objektif yang hendak dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia agar PDPC lebih menyeronokkan dan seterusnya menarik minat murid untuk terus belajar dan menimba ilmu pengetahuan sependapat dengan penyelidik lain seperti Muhammad Izzuddin dan Zamri. Penggunaan unsur grafik dan warna dapat menarik minat dan perhatian murid. Aplikasi penggunaan peta pemikiran I-Think menjamin aspek peningkatan kemahiran menulis karangan bahasa Melayu dan juga meningkatkan tahap profesionalisme guru bahasa Melayu. Zamri, tahun 2012. Penyelidik yang ketiga menyatakan bahawa penggunaan konsep peta minda dalam PDPC dapat meningkatkan sikap murid terhadap mata pelajaran yang diajar. Zamri 2011. Jadi ketiga-tiga penyelidik ini mempunyai dapatan kajian yang sependapat dengan kajian tindakan yang dijalankan oleh guru
kelas peralihan di SMK San Kelamba Miri Sarawak. Cadangan. Guru-guru mata pelajaran lain dan murid-murid tanpa mengira tingkatan hendaklah mengaplikasikan peta pemikiran IT bertujuan untuk memudahkan guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai serta murid sebagai pembelajar aktif dalam PDPC bagi memaksimumkan pengajaran guru dan penerimaan ilmu pengetahuan dalam kalangan murid kelas peralihan. Ini adalah rujukan yang kami gunakan semasa kajian tindakan dijalankan. Sekian, terima kasih.